Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Video kali ini aku nak respon pasal peristiwa Isra' Mi'raj yang mana lebih-lebih perleh jadikannya sebagai dalil bahawa Allah bertempat di langit. Jadi ada satu video Rora yang seolah-olah dia menjadikan peristiwa Isra' Mi'raj sebagai dalil Allah bertempat di langit. Kerana kalau Tuhan tidak di langit, kenapa Nabi diangkat ke langit? Baik, kita tengok video dia dulu. Kalau Tuhan bukan di langit, Nabi pergi Isra' Mi'raj ke langit buat apa? Ha? Buat apa Nabi pergi langit? Buat apa Nabi pergi naik Sidratul Muntaha? Ha? Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke atas Sidratul Muntaha. Beliau menerima perintah solat di sana. Peristiwa Mi'raj ini sebenarnya sama dengan peristiwa ketika Nabi Musa AS mendapat perintah langsung dari Allah di puncak Gunung Tursina. Lihat dalam surah Taha ayat 10 hingga 36. Semua kisah ini menceritakan tentang tempat hamba Allah menerima wahyu, bukan tentang tempat Allah. Para ulama Ahlussunnah seluruhnya memahami peristiwa Isra' Mi'raj ketika mereka menceritakan kisah permintaan Nabi kurangkan jumlah salat, dan hadis inilah yang dijadikan dalil oleh Wahabi Salafi bahawa Allah bertempat di langit. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari yang bermaksud kemudian Nabi menoleh ke arah Jibril seakan-akan bermesyuarat tentang hal itu. Kemudian Jibril mengisyaratkan pada beliau, "Ya, bila anda menghendaki," yakni permohonan untuk dikurangi. Lalu Nabi naik pada Tuhan sedangkan ia di tempatnya dan berkata, "Ya Tuhanku, ringankanlah dari kami, sesungguhnya umatku tidak mampu melakukan ini." Hadis riwayat Bukhari. Para ulama menjelaskan bahawa kalimat wa huwa makanahu dalam hadis tersebut bukan bererti bahawa Allah ada di tempat itu, tetapi Nabilah yang berada di tempatnya semula menerima wahyu salat 50 kali sehari. Imam Al-Hafiz Al-Qastalani menjelaskan faqala alaihi salatu wassalam wa huwa makanahu ay fi maqamihi al-awwalil ladzi qama fihi qabla hubutihi. Yang bermaksud dia berada di tempatnya. Maksudnya Nabi Muhammad berada di tempatnya yang awalnya ditempati sebelum turunnya. Lihat syarah Bukhari Irsyadus Sari di Syarhi Sahih Bukhari halaman 449. Demikian juga Imam Hafiz Ibn Hajar menegaskan makna tempat di hadis Mi'raj itu dengan menukilkan pernyataan Imam Al-Khattabi lalu menguatkannya sebagaimana berikut. Imam Khattabi berkata, tempat itu tak disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu tak lain adalah tempat Nabi SAW di tempat berdirinya sebelum turun. Ini akhir nukilan Al-Khattabi. Keterangan terakhir ini sudah pasti dan dalam konteks hadis sama sekali tidak ada penjelasan penisbatan tempat itu pada Allah Ta'ala. Fathul Bari halaman 484. Jadi Wahabi Salafi akan soal, untuk apa Nabi dipanggil ke langit untuk Isra' Mi'raj? Jawapannya dapat kita lihat di dalam surah Al-Isra' ayat 1, iaitu untuk memperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesarannya. Sedangkan saat Nabi telah naik ke langit, maka Allah juga memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang jauh lebih besar lagi. Macam itulah kata Al-Quran yang sepatutnya kita terima bulat-bulat, bahawa Isra' dan Mi'raj itu hanya nak memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, bukanlah bermaksud membawa Nabi ke tempat Allah. Selain itu, para ulama menunjukkan hikmah bahawa peristiwa ini untuk menunjukkan keagungan salat, sehingga perintahnya diberikan di langit sana, bukan di bumi seperti perintah yang lain. Wahabi Salafi yang memaksa diri berkata bahawa Mi'raj adalah bukti Allah bertempat di langit akan bercanggah dengan i'tiqad mereka sendiri. Di antara percanggahan adalah, pertama, apabila dikatakan bahawa Nabi Muhammad SAW menemui Allah di Arasy, maka itu bererti Nabi bersama Allah pada tempat yang sama. Ini bercanggah dengan akidah mereka yang berkata Allah meninggi secara fizik dari makhluknya. Yang kedua, Wahabi Salafi kata tempat Nabi dan tempat Allah adalah sama pada malam Isra' Mi'raj. Ini bercanggah dengan akidah mereka yang berkata tempat Allah terpisah dari makhluknya, yakni ba'inun min khalqihi, dalam arti terpisah tempatnya dari makhluk. Yang ketiga, sebahagian Wahabi yang berakidah Allah bertempat di atas langit juga mengatakan bahawa tempat Allah itu pada hakikatnya adalah tempat ketiadaan,
yakni makan adami yang tak ada batasnya. Tapi kenapa dalam peristiwa Isra Mi'raj mereka menyatakan Allah berada dalam satu tempat dengan Nabi? Apakah Nabi yang keberadaannya berbentuk fizik itu juga boleh berada di tempat ketiadaan itu, yakni makan adami? Yang keempat, di sisi lain Allah dianggap turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia, yakni langit pertama secara hakikat. Lalu kenapa saat itu Allah ada di atas sana padahal di bumi sedang ada lokasi yang mengalami sepertiga malam terakhir? Sememangnya Allah ada berapa? Kenapa tak menemui Allah di langit dunia sahaja kalau demikian? Kesimpulannya, peristiwa Isra Mi'raj tidak boleh dijadikan dalil bahawa Allah bertempat di langit seperti yang dikatakan oleh Wahabi Salafi. Wahabi Salafi selalu mengatakan merekalah yang paling berpegang dengan Quran Sunnah. Tapi apa gunanya berpegang Quran Sunnah kalau fahamannya bercanggah dengan konteks Quran dan Sunnah? Syiah dan puak-puak sesat pun pakai Al-Quran Sunnah, tapi sesat tetap sesat kerana tidak memahami konteks Quran yang sebenar. Sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.